Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut akan berdiri di tiap-tiap rumah setiap hari sebanyak 5 kali. Malaikat maut ni akan berdiri sebanyak 5 kali. Apabila ditanya bila malaikat maut ni akan berdiri 5 kali, setengah ulama kata pada setiap waktu solat. Waktu solat tu dengar je azan, malaikat maut berdiri terus depan rumah masing-masing. Maknanya dia akan diri tengok macam mana kamu bersiap ataupun tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Apabila malaikat maut telah menentukan bahawa orang tersebut akan meninggal dunia, maka diputuskanlah rezeki serta ajal orang tersebut dan dia akan menghadapi pedihnya sakaratul maut tersebut. Apabila sampai ajal pada orang ni, dah sampai dah masa, tak ada dah rezeki. Rezeki pun dah habis. Allah dah tutup dah rezeki seseorang. Kamu berdoa biar murah rezeki pun tak boleh dah. Kamu berdoa biar tambah rezeki pun tak ada dah pada diri kamu. Ini ada setengah ulama dia bincang. Bila masa malaikat maut ni akan diputuskan pada seorang? Ada setengah kata 10 hari sebelum kematian seorang. Dalam kitabnya ada disebut lebih kurang 40 hari daripada kematian seseorang. 40 hari sebelum mana kematian seorang. Ada setengah riwayat kata sehari sebelum kematian seseorang. Di waktu mana kita dah rasa denyut di belakang ubun-ubun kepala kita ni, di belakang ubun-ubun kepala kita rasa denyut, menandakan tak sampai 24 jam lagi kematian kita akan sampai. Dia ada tanda dia. Tapi jangan pula lepas pada ni tunggu berdenyut tak berdenyut, denyut tak denyut. Jangan cuma dia tanda orang nak meninggal dunia tu, Allah bagi tanda-tanda, signal yang menunjukkan dia akan meninggal dunia. Ni Allah bagi tanda, berbeza-beza keadaan lah. Ada orang yang Allah bagi tanda-tanda yang dia nampak, ada orang lain nampak yang dia akan meninggal dunia. Sebab tu kadang-kadang kan orang tua biasa kalau dia tengok orang sakit tenat, dia tanya terus, hidung dah jatuh belum? Hidung dia tanya, hidung dah jatuh belum? Di antara tanda-tanda kematian seorang ni, hidung jatuh. Kita tak nampak pandang sebelah depan, tapi pandang sebelah sisi. Pandang sebelah sisi tu nampak hidung kita ni dah mula jatuh. Cuping telinga kita ni mula masuk ke dalam. Kadang-kadang hitam mata kita ni menjadi putih. Hitam mata tu sudah menjadi putih. Ini tanda-tanda. Ataupun tanda-tanda dekat dengan kematian seorang lagi, air mata dia mula mengalir. Mata dia tertutup tapi keluar air mata. Keluar air mata dia. Itu tanda dia sedang menghadap depan Allah. Ataupun hidung dia kembang kempis. Hidung seorang tu dia mula kembang kempis. Kembang kempis hidung dia. Disebut kenapanya? Kerana dia sedang melihat tempat dia dalam syurga Allah. Bila dia nampak tempat dia dalam syurga Allah, dia jadi rasa bangga yang amat sangat. Dia rasa gembira sangat untuk dia nak menghadap depan Allah, sehingga kembang kempis hidung dia. Ini dia jadi demikian. Ini tanda rahmat Allah lah yang sedang mencurah-curah pada seorang kalau dia di kalangan ahli syurga. Kalau dia di kalangan ahli neraka, najis ni terlampau banyak keluar. Dia tertolak, najis tu tertekan, tolak. Kerana dia ni tak bersedia, terlampau takut sehingga terkeluar benda demikian. Ini keadaan para hadirin sekalian. Tahulah orang perempuan bila dia nak melahirkan anak, kadang-kadang terkeluar najis. Terlampau sakit dia panggil. Terlampau sakitnya terkeluar najis. Itu baru satu daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Baru satu baru. Dia ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Ini sampai demikian. Bagaimana Allah jadikan keadaan sedemikian rupa. Tanda-tanda lagi apa dia? Mulut dia berbuih mulut dia. Dah mula keluar buih mulut tu, tanda di saat tersebut dia semakin hampir untuk dia dihadapkan di hadapan Allah. Kita kalau keluar buih tu, disunatkan ambil tisu ke kapas ke, ataupun ambillah kain ke, sapu terus. Kemudian cepat-cepat baca doa pada dia. Minta supaya Allah rahmati pada dia. Mudah-mudahan dengan keluarnya keadaan roh dia keluar dalam keadaan dia beriman, tidak berada dalam keadaan dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala.